tentang penyerahan Sabah kepada kerajaan British. So kita dah tengok Tanah Melayu dengan Malayan Union. Kita dah tengok dah Sarawak. Okey, dengan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. So hari ni kita nak sambung tentang penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Baik, sama juga. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, selepas tentera Jepun menyerahkanlah BMA, okey, British Military Administration telah diperkenalkan juga di Sabah, dan kita tahu bahawa Kota Kinabalu dibebaskan daripada kawalan tentera Jepun, okey, pada 28 September dan sandakan juga pada 19 Oktober. Dan sama juga BMA berusaha untuk apa? Mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri. Sama seperti tugas BMA di Tanah Melayu, mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri. So inilah gambar-gambar tentera BMA bersama-sama dengan kanak-kanak di Kudat. Okey, jap kita tengok jap. Okey, ini kenapa rupa macam Wan ni? Okey, ini udah rupa macam Abdul Rahman. Ni Haras, kenapa ni Haras ni? Aduh, yai, macam mana korang bertiga boleh ada dalam gambar ni? Okey. Baik. Saya benci British. Berarti benci British tapi duduk bawah ketiak British. Apalah kamu ni. Ai. Cikgu. Ya. Cikgu tu tengok betul. Dia tengok betul-betul lah ni. Ya, kalau tengok muka dengan mata kuyu tu bukan kau ke, Man? Oh bukan salah. Okey, baik. Oh salah orang lah ni. Okey, baik. Salah orang. Baik. Kita teruskan. Cikgu. Ya. Tadi cikgu cakap dengan siapa sebenarnya? Cakap dengan siapa? Tak cakap dengan siapa pun. Ini berita. Berita dia tak cakap dengan sesiapa. Berita dia bagi tahu je. Okey, baik. Okey. Cikgu. Kalau cikgu tengok betul, gambar orang yang macam saya tu bukti saya benci British lah. Kalau cikgu betul, tengok betul. Saya macam tengah pegang pisau Okey. Okey. Tengok muka saya. Adakah muka saya nampak macam saya suka ke British? Nak juga tu. Suka tingkau lah. Yelah, kau memang. Dia bagi duit, sebab itulah saya senyum. Oh, dia bagi duit Sebab tu saya ulur tangan. Kan. Ikut kau lah, lantak kau lah kan. Okey, baik. Okey. Baik, so inilah tentera BMA, layankan je lah. Okey, yang bersama-sama dengan kanak-kanak di Kudat, Sabah dan juga di Pulau Labuan. Baik, faktor penyerahan Sabah kepada British. Baik, harus diingat bahawa dulu Sabah dikuasai oleh SBUB, Syarikat Borneo Utara British, yang mana kamu pernah belajar semasa sejarah tingkatan 3 bab yang kelima. Jangan buat-buat lupa Baik. Syarikat Borneo Utara British telah menandatangani satu perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946, dan pada waktu itu Sabah kemudiannya menjadi tanah jajahan British. Dan penyerahan Sabah sebagai sebuah tanah jajahan bermakna pentadbiran negeri akan ditadbir oleh seorang gubernur yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Dan gubernur British yang pertama adalah Sir Edward Twining. Okay, so itulah gubernur British yang pertama. Dan kenapa SBUB? Kalau kamu nak tahu, sebenarnya SBUB telah memiliki Sabah ni sejak tahun 1881. Okey, bermakna hampir kita kata hampir 60 tahun, 70 tahun SBUB memerintah Sabah dan mendapat keuntungan yang banyak daripada Sabah. So kenapa tiba-tiba SBUB nak bagi dan nak serahkan kepada British? So yang pertama, untuk memenuhi kepentingan British, di mana Perdana Menteri Britain pada waktu itu iaitu Clement Attlee ni ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Sementara itu, Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi untuk menggantikan jajahan tersebut. So menggantikan apa? Nak menggantikan Sri Lanka, India dan Burma. Sebab pada waktu itu Perdana Menteri Britain kata apa? Kita nak bagi merdeka lah pada Sri Lanka, kita nak bagi merdeka pada India,
Kita nak bagi merdeka pada Burma. Jadi, okey. So kita tinggal apa? Okey, kita perlu dapatkan tanah jajahan yang lain. Iaitu kat mana? Sabah. Gantikannya. Dan Sabah ini kenapa penting nak dapatkan Sabah? Sebab Sabah ini berupaya untuk membekalkan bahan mentah dan kawasan pasaran bagi barangan-barangan British. Jadi itu sebab kenapa Sabah dituntut oleh British. Dan British nak Sabah. Sebab Sabah boleh memenuhi kepentingan British bagi sumber bahan mentah dan juga kawasan pasaran. Dan juga yang kedua, kalau kita lihat kenapa British nak Sabah, kerana nak meneruskan dasar British dalam hubungan luar, di mana semasa pemerintahan SBUB, Sabah ni hanya menjadi negeri naungan British. Apa maksud negeri naungan, cikgu? Negeri naungan bermaksud negeri yang mendapat perlindungan ataupun negeri yang dilindungi oleh kerajaan British. Walaupun Sabah pada waktu itu di bawah pemerintahan SBUB, tetapi kerajaan British melindungi SBUB dan melindungi Sabah. Sebab itu Sabah menjadi negeri naungan, iaitu negeri lindungan British. So, British dalam hal ini British menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Jadi, keadaan ini mendorong SBUB buat keputusan tu apa? Kita nak buat hubungan dengan luar negeri pun kena tanya British. Kita nak naikkan pertahanan kita, pertahanan Sabah, kena tanya British. Jadi SBUB kata, kalau macam tu, kau ambil je lah Sabah ni. Jadi SBUB menyerahkan Sabah kepada British pada 1946. Nampak tak? Jadi, ini untuk meneruskan dasar British dalam hubungan luar. So, memenuhi kepentingan British, meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Dan seterusnya kita lihat masalah keuangan. Still ada satu lagi masalah, iaitu masalah keuangan SBUB. Di mana sebelum meninggalkan Sabah, tentera Jepun, korang tengok Jepun telah memusnahkan Jesselton, memusnahkan Kudat, memusnahkan Sandakan. Dan kerosakan ini memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUB untuk bangunkan Sabah semula. Kes ini sama seperti di Sarawak, di mana sebelum meninggalkan Sarawak, Jepun telah memusnahkan. Dengan cara apa? Macam mana musnahkan? Korang tengok kebakaran di Hospital Awam Jesselton. Nampak tak? Tentera Jepun bakar hospital di Jesselton. Kemudian kalau kita lihat, Bandar Sandakan dibom. Bandar Sandakan sebelum dibom dan sekarang ni Bandar Sandakan selepas dibom oleh tentera Jepun. Habis, rosak semua. Nampak tak? Perangai Jepun. Perangai Jepun sebelum aku tinggalkan, aku musnahkan tempat tu. Pandai-pandai korang lah untuk bangunkan semua. Padan muka korang. You see, Jepun punya perangai. Iaitu, bila dah banyak musnah, maka SBUB tak mampu nak bangunkan semula. Kerana pihak syarikat memang kekurangan keuangan. Maka pihak syarikat setuju menyerahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. You see? Jadi inilah sebabnya di mana kalau kita lihat masalah keuangan ini menjadi punca sebenar kenapa SBUB terpaksa serahkan Sabah kepada British. Dan kita lihat di sini di mana kalau kita lihat ada gambaran sebelum Bandar Sandakan dibom, segalanya tersusun dengan baik. Tetapi apabila selepas dibom, kalau kita lihat habis musnah, tinggal tiang-tiang rumah dan tiang-tiang bangunan sahaja. Jadi ini membuktikan bahawa Jepun telah pun meninggalkan kesan yang buruk terhadap kawasan jajahan mereka.
So inilah yang berlaku ya. So ingat, Sabah nak diserahkan kepada British kerana 3 perkara ini. Memenuhi kepentingan British dan juga ingin meneruskan dasar British dalam hubungan luar, dan yang ketiga iaitu masalah keuangan SPUP. Kesian ya. Okey. Jadi kalau kita lihat 4.7, bagaimana reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah? Kita tahu apabila tanah Melayu nak diserahkan kepada British menjadi Malay Union, ramai-ramai menentang, membantah, okey, dan juga menghantar surat bantahan dan sebagainya. Okey. Dan juga begitu juga kalau kita lihat seperti seperti di Sarawak, di mana penyerahan Sarawak menyebabkan orang-orang tempatan bangun dan menentang. Bangun dan menentang. Tapi bagaimana dengan penduduk tempatan di Sabah? So kalau kita lihat penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat penentangan. Tak dapat penentangan, tak ada penentangan daripada rakyat tempatan. Disebabkan apa? Perkara-perkara yang berikut. Pertama, kerana dasar British sendiri, iaitu di mana British telah menindas kegiatan berpersatuan. Kita tahu bahawa British sebenarnya bijak. Jadi British tak mahu perkara yang berlaku seperti tanah Melayu dan juga di Sarawak berlaku di Sabah. Penentangan, bantahan dan sebagainya. So British dah belajar tentang perkara itu. So dia lihat bagaimana caranya. Kalau kita lihat penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang berbeza dari aspek bahasa, budaya dan sebagainya. Dan keadaan ini sebenarnya telah menyukarkan pemimpin Sabah untuk menghimpunkan kesemua etnik dalam satu pertubuhan. Memang susah. Namun begitu, terdapat juga persatuan yang ditubuhkan seperti PASPAS, Persaudaraan Sahabat Pena Sabah, PASPAS. Kemudian Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Gun dan juga Abu Bakar K. Ahmad. Selain itu terdapat juga Barisan Pemuda Sabah iaitu BARIP yang dipimpin oleh Mandur Muhammad Sharif, Imam Suhaili Yaakob, Seruji Yaakob dan Zulkifli Apung. Pada awalnya, sebenarnya organisasi ini ditubuhkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik kaum-kaum Bumi Putra. Nak baiki politik dan ekonomi lah, nak bantu orang-orang tempatan supaya dapat meningkatkan ekonomi mereka dan sebagainya. Tetapi kemudian pemimpin persatuan ini bergiat aktif membangkitkan kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat tempatan. So British dah nampak British khawatir pengaruh pemimpin ini akan menggugat kedudukan mereka di Sabah. So untuk melumpuhkan gerakan nasionalisme ini, kalau kita lihat strategi British untuk melumpuhkan, untuk kita kata cut down gerakan-gerakan ini supaya dia tidak timbul lebih besar. British telah bertindak secara halus menawarkan jawatan kenaikan pangkat, offer kenaikan pangkat kepada ahli-ahli persatuan ini. Selain itu, British turut memindahkan ahli dan pemimpin-pemimpin yang aktif dalam gerakan berpersatuan ke bandar lain. Nampak tak? Jadi, kegiatan berpersatuan ini akhirnya menjadi lemah. Kerana apa? Mengalami masalah kewangan. Dan satu lagi, mereka tiada kekurangan pemimpin yang berkebolehan. Why? Sebab pemimpin-pemimpin itu telah pun naik pangkat, sibuk dengan kerja. Kemudian pemimpin itu telah dihantar ke tempat lain, ke bandar-bandar lain untuk bekerja di sana. Sebab apa? Kebanyakan pemimpin-pemimpin pertubuhan ini adalah kaki tangan kerajaan British.
Maknanya mereka sebenarnya bekerja di pejabat-pejabat, ya, pejabat tanah, pejabat pentadbiran British di Sabah, pejabat pentadbiran SBUB di Sabah. Jadi, okey, dia tahu, oh, contohnya, oh, Imam Suhaili ni dia sebenarnya okey, pegawai di Jabatan Tanah. Oh, kemudian siapa lagi? Contohnya kalau kita lihat, oh, Pangeran Muhammad Yusof ni, dia sebenarnya adalah kaki tangan awam, iaitu dia bekerja sebagai pegawai di Jabatan Hasil Dalam Negeri. So British kata, oh, orang-orang ini yang buat persatuannya. Ya. Okey, kita pindahkan dia. Sebab dia orang buat persatuan, so kita pindahkan dia ke tempat lain supaya dia tak boleh jumpa kawan-kawan dia dan tak boleh buat persatuan. You see? Bijak. Dan kemudian naikkan pangkat. Oh, kamu Imam Suhaili. Oh, okey, kami naikkan pangkat, dan bila naik pangkat, naik gaji. Bila naik gaji, maka banyak lagi kerja kamu kena buat, maka kamu akan lupa untuk apa? Untuk buat persatuan. Oh, sorry ya, aku banyak kerja, sekarang aku dah naik pangkat. Oh, aku tak boleh, okey, memperjuangkan Sabah lagi untuk bebaskan Sabah. Sorry lah. You see? Nampak tak? Kebijaksanaan British. So, dia guna taktik yang halus. Taktik yang halus. Nampak tu Sebagai contoh kalau kita lihat pertubuhan, okey, kalau kita lihat Barisan Pemuda Sabah iaitu BARIP, pemimpin dia seperti Pangeran Muhammad Yusof Jamil Umar, dia hantar berkhusus ke SICT. SICT ni di Singapura, di Singapura. Di Singapura, HM Saleh ditawarkan bekerja dengan kerajaan. Kemudian Mando Sharif pulang ke Indonesia. Imam Suhaili berpindah ke Pulau Labuan, dan Seruji Yaakob menyertai Khairat Jumaat Muslimin. Maknanya diberikan jawatan, dihantar berkhusus, ada yang berpindah. Kemudian pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML, contohnya Tengku Nordin, dipindahkan ke Jesselton. Okey. Kemudian dia asal di Labuan, pindah ke Jesselton. Kemudian ditawarkan bekerja di Treasury Jesselton sebelum pulang ke Tanah Melayu. Zakaria Gun ditukarkan ke Jesselton. Apung Krahu ditukarkan dari daerah Tawau ke daerah Sandakan. Bila berpindah, sukar untuk menjalankan aktiviti persatuan itu lagi. Ya, silakan Abdul Rahman. Nak tanya apa? Cikgu, Ya. kenapa pemimpin-pemimpin macam Tengku Nordin ni dia dipindahkan oleh British? Adakah dia ada menjawat dalam kerja kerajaan ke? Ya, betul. Betul. Kalau katakan contohnya macam ni Pangeran Muhammad Yusof telah dihantar berkhusus, bermakna Pangeran Muhammad Yusof ini adalah kaki tangan kerajaan British di Sabah. Begitu juga Tengku Nordin, Zakaria Gun dan juga Apung Krahu. Ketiga-tiga ini adalah kaki tangan kerajaan. So bila British kenal pasti, oh dia orang ni kaki tangan jabatan ni, Okey. So selagi mereka ada di Labuan, mereka akan buat persatuan untuk menentang British. Okey, kita pindahkan dia ke Jesselton, kita pindahkan dia ke Tawau. Supaya apa? Supaya mereka dah tak jumpa kawan dia orang. So mereka dah tak boleh nak menentang British. Mereka hanya pergi sana dan tumpukan kepada kerja masing-masing. So inilah sebenarnya taktik yang halus digunakan oleh British di Sabah. Nampak So kalau ditukarkan tu atau dipindahkan, maknanya orang-orang ini adalah kaki tangan kerajaan. Ya, okey, kaki tangan kerajaan. Cikgu. Ya. Yang Seruji Yaakob menyertai Khairat Jumaat Muslimin, KJM tu juga British pergi angkara British juga ke cikgu? Tidak, kalau kita lihat di sini, apabila yang ini pangeran ni dan juga HM Saleh ni ditawarkan bekerja dengan kerajaan, dihantar berkhusus apa semua, bermakna tiga-tiga ini kehilangan pemimpin. Mereka tak ada pemimpin seperti Pangeran Muhammad Yusof dan HM Saleh. So mereka kehilangan leader. Bila kehilangan leader, mereka tak tahu nak buat apa. Apa next step kita lepas ni? Tak tahulah, pergi tanya Pangeran Muhammad Yusof lah. Oh, Pangeran Muhammad Yusof tak ada, pergi berkhusus. Tanya HM Saleh. Oh, HM Saleh dah kerja kerajaan sekarang. So kita tinggal tiga-tiga ni. Macam mana ni? Nak buat apa? Tak tahu. Kalau macam tu, okeylah.
Aku nak balik ke Indonesia lah. Abdul Syarif balik ke Indonesia. Imam Suhaili kata, tak apalah aku pindah ke Pulau Labuan lah. Tak ada apa kat sini. Suji aku kata apa? Tak apalah aku nak menyertai karya Jumaat Muslimin. You see? Kehilangan pemimpin juga boleh menyebabkan perpecahan sesuatu pertubuhan. Okay. Kehilangan pemimpin. Dan begitu juga, serupa macam ni. Bila Labuan, ingat pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Maknanya, Tengku Nordin, Zakaria Gun dan Apung Kerahu, ketiga-tiga tu ada di Labuan. Tapi bila British sedar, tiga-tiga ini adalah kaki tangan kerajaan dan British telah pindahkan ketiga-tiga ini ke Zia Sultan, ke Tawau dan ke Sandakan. So, Parti Kebangsaan Melayu Labuan ini hilang pemimpin. So, dah tak ada pemimpin ini. Bila tak ada pemimpin, so ahli-ahli yang lain kata, apa yang kita nak buat ni? Tak tahu. Apa next step ni? Tak tahu. So, langkah seterusnya, tak ada idea. So, akhirnya, lah. So, kita semua tak tahu nak buat apa. Akhirnya, Parti Kebangsaan Melayu Labuan dibubarkan. Yes. Strategi pencarian perintah yang dilakukan oleh British? Ya, sebenarnya begitu. Ya, strategi maknanya apa? Pecah dan perintah. Maksudnya apa? British pecahkan pertubuhan itu dan perintah mereka dari sudut yang berasingan. Ini menyebabkan mereka tak dapat bersatu dan bila tak dapat bersatu, mereka tak mampu menentang British. Nampak tak? Dan bermakna apa? Strategi pecah dan perintah ini memang berkesan tau untuk kalau kamu jadi leader. Contoh, kalau kamu dalam kelas, kamu adalah ketua kelas, kamu tak boleh arahkan semua kawan-kawan kamu dalam kelas 40 orang tu untuk buat satu kerja. Kamu kena buat strategi pecah dan perintah. 10 orang pergi buat kerja sana. 10 orang pergi buat kerja sana. 10 orang lagi pergi buat kerja sana. Dan 10 orang lagi pergi buat kerja sana. Dan kamu beri arahan secara berasingan. Kau kena bersihkan sampah. Kumpulan kau kena iaitu cabut rumput. Yang kau kemas kelas. Yang kau pula iaitu pergi kemas library. Jadi bila pecah dan perintah, semuanya akan ikut arahan tanpa bersoal jawab. Dan kamu boleh memerintah sesuka hati. Contoh kalau kamu memang ada duit lah, kamu kata apa? Kumpulan 10 ni, kumpulan yang ini, yang menyapu sampah ni, kau ingat aku bagi RM10 ni. Kalau kau siap kerja, aku bagi RM10. Yang ini sebab engkau baik, aku bagi grup ni RM20. Kalau korang boleh settlekan kerja. Yang ini kemas kelas, aku bagi kau RM30. Kalau kau boleh kemas cantik-cantik. Yang ini kau buat kemas library, aku bagi kau RM40 untuk kemaskan library. So semua masing-masing buat kerja. Bayangkan kalau hari demi hari mereka melakukan kerja itu tanpa bersatu, adakah mereka akan berpuas hati dengan duit itu? Yes. Mereka pasti akan berpuas hati. Sebab apa? Mereka rasa, bagus ketua aku bagi aku RM10. Yang ini, bagus, ketua aku bagi RM20. Yang ini, RM30. Yang ini, RM40, bagus. Tapi, apakah yang berlaku bila mereka bersatu? Bila 4 kumpulan ini bersatu, mereka akan nampak apa? Kenapa aku dapat RM10? Yang ini pula, kenapa aku dapat RM20? Kau dapat RM30. Kenapa pula aku RM30? Kau dapat RM40. Kenapa kau berlebih, aku kurang? Di situ timbul tak puas hati. Bila tak puas hati, bersatu itu, kalau macam tu kita bersatu dan mari kita menentang ketua, maka dasar pecah dan perintah itu gagal bila mereka bersatu. Nampak tak? Nampak tak idea dia? Korang nampak tak idea dia? So, itulah dia. Pecah dan perintah. Ataupun kita kata apa? Divide and apa lagi satu lagi? Divide and conquer divide and conquer. Yes, thank you Adina. Divide and conquer, yes. Maknanya pecah dan perintah. Itu dasar British yang diamalkan. Nampak tak?
Bila mereka bersatu, baru mereka tahu mereka dilayan berbeza dan mendapat keuntungan yang berbeza. Maka bila ada perbezaan, mereka pasti tak puas hati. Bila tak puas hati, kedudukan kamu akan tergugat. Sebab mereka akan bangun menentang. You see? Okay. So boleh faham tak? Okay, divide and conquer ataupun dasar pecah dan perintah ni. Faham Terbaik. So itulah. So korang boleh amalkan taktik politik ni. Boleh amalkan taktik politik ini di sekolah, okay, ataupun di mana-mana, terhadap adik-beradik pun boleh cuba amalkan. Okay, dasar pecah dan perintah. Okay. Kelakar lah korang. Okay. Baik. So itu yang berlaku. Okay, kita lihat British telah menindas kegiatan berpersatuan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan taktik yang halus, iaitu menawarkan kenaikan pangkat dan juga memindahkan ahli ke kawasan-kawasan lain, ke bandar lain. Maka mereka akan kekurangan pemimpin dan mereka mengalami masalah kewangan. So itu yang pertama. Okay, iaitu dasar British menindas kegiatan berpersatuan. Okey, dan yang kedua, okey, British telah mengehadkan peluang dalam pentadbiran. Kalau kita lihat, mengehadkan peluang dalam pentadbiran di mana dasar British maknanya dia limitkan, mengehadkan tu maknanya limitkan peluang kepada penduduk tempatan untuk libatkan diri dalam bidang pentadbiran. Menyebabkan penduduk Sabah sebenarnya kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Maknanya, British tak bagi ramai penduduk tempatan untuk menyertai pentadbiran. Tak ramai. Jadi ini menyebabkan apa tahu? Orang-orang Sabah, kami tak ada pengalaman lah macam mana British mentadbir negeri kita orang. Kami pun tak tahu. So, mereka kurang pengalaman di situ. Jadi ini menyebabkan penentangan mereka pun tak tahu. Mereka pun tak tahu penentangan tu macam mana. Jadi kerana apa? Mereka tidak ada pengalaman dalam pentadbiran. Sebab British dah hadkan peluang dalam pentadbiran tu. Okay. Dan kalau kita lihat, itu yang kedua. Dan kalau kita lihat kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan, di mana penyerahan Sabah sebenarnya yang ini dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk libatkan diri dalam pentadbiran, memajukan bidang perniagaan dan meluaskan jaringan perdagangan. Selain itu, penyerahan ini dianggap dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk sebenarnya enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah kepada British. Sebab bagi mereka bahawa sebenarnya bagus Sabah diserahkan kepada British. Sebab apa? Nanti kita boleh majukan bidang perniagaan, luaskan jaringan perdagangan, kemudian dapat membangunkan negeri Sabah yang dah banyak musnah selepas perang. Jadi penduduk kata apa? Lebih baik kita tak payah terlibatlah dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah ni. Biar je lah Sabah diserahkan oleh British. Okay. Jadi, kalau kita lihat penyerahan Sabah kepada British sebenarnya tidak mendapat sebarang bantahan daripada penduduk tempatan. Kerana mereka sebenarnya tidak memahami tujuan penyerahan tu. Mereka tak faham sebenarnya nak diserahkan Sabah kepada British itu kerana apa? Kerana Sabah ada banyak hasil ekonomi. Dia orang tak faham yang itu. Jadi hal ini sebabkan oleh apa? Sebab kenapa dia orang tak faham? Sebab British telah menindas kesedaran nasionalisme yang ada pada parti-parti pimpinan tokoh-tokoh tempatan tadi, dan gelombang kebangkitan nasionalisme itu berlaku apabila British memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah. Jadi, kalau kita lihat di sini, apabila British ingin menguasai Sabah, maka penduduk sebenarnya tak faham.
Dan kalau yang faham pula kena tindas. Yang faham bahawa Sabah akan dijajah oleh British, mereka ni nak bagi tahu semua orang, mereka pula kena tindas oleh British. Jadi itulah yang dikatakan sebagai penyerahan Sabah kepada British. Maka kalau kita lihat, itulah yang kita pelajari untuk bab 4 dan kita telah pun akhirnya tamat bab yang keempat ini. Baik, anak watan tu apa? Baik, anak watan. Okey, ini perkataan baru. Sesiapa yang tak kenal apa itu anak watan, sila take note. Anak watan bermaksud orang tempatan. Anak watan bermaksud orang tempatan. Contoh, macam kalau kamu lahir di Johor, bermakna kamu anak watan negeri Johor. Kalau kamu orang Sabah, bermakna kamu anak watan orang Sabah. Maknanya anak watan Sabah. Kalau kamu lahir di Pahang, kamu anak watan negeri Pahang. Begitu. So, anak watan bermaksud orang tempatan. Maka dengan itu kita telah berjaya menamatkan bab yang keempat ini, dan apa yang telah kita pelajari dalam bab 4 ini iaitu ada 7 subtopik. 7 bermula dengan BMA. Okey, kalau kita tengok balik BMA, kemudian Malayan Union. Tapi sebenarnya Malayan Union ini dia sebenarnya satu. Okey, Malayan Union ni dengan reaksi penduduk tempatan adalah satu subtopik sebenarnya tahu. Sebab apa? Dia masih lagi cerita pasal Malayan Union. Kemudian penyerahan Sarawak kepada kerajaan British dengan reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak juga sebenarnya adalah satu subtopik. Nampak tak? Sebab kedua-dua ini cerita pasal Sarawak. Dan kemudian 6 dan 7 sebenarnya cerita pasal penyerahan Sabah dan reaksi penduduk tempatan. Maknanya di sini, kalau kita lihat betul-betul, sebenarnya ada berapakah subtopik utama? 4. 4 saja subtopik utama yang besar. BMA, Malayan Union, penyerahan Sarawak, penyerahan Sabah. So sebenarnya 4 je. Korang nampak tak apa yang cikgu nampak? Korang nampak tak apa yang cikgu nampak? Nampak. Nampak Dan korang faham kan bahawa kenapa cikgu kelompokkan dia? Kerana dia bercerita tentang satu isu yang sama. Nombor 2 dengan nombor 3, isu dia apa? Malayan Union. 4 dengan 5, isu dia apa? Penyerahan Sarawak. Dan 6 dan 7, isu dia apa? Penyerahan Sabah. So kalau kita dapat rangka dalam kepala kita, bab 4 ni je ke? Ya. Bab 4 ni sebenarnya 4 cerita ni je. BMA, Malayan Union, penyerahan Sarawak, penyerahan Sabah. Macam? Senang? Man, senang tak Man? Yes. Senang tak agak-agaknya? Bolehlah, senang untuk faham tapi bukan tak mesti senang untuk hafal. Ya, betul. Ingat, sebenarnya kamu kena faham bahawa sebenarnya untuk mempelajari sejarah, mula-mula faham. Ingat, mula-mula faham dulu. Selepas faham, bila kamu disertakan dengan nota yang cikgu beri dan bila kamu ulang kaji, yes, kamu akan ingat. Ingat. Selepas ingat, faham, kemudian ingat, kemudian disusuli dengan latihan objektif dan juga struktur dan esei. Bagaimana nak jawab soalan struktur dan esei, kamu dapat menguasai dan memahami bentuk-bentuk soalan dia. Apa yang selalu ditanyakan, bagaimana nak menjawab dia, berapa markah dia. So di sini, bila kamu dapat 1, 2, 3, faham, ingat, latih diri dengan soalan, maka yang keempat, hasilnya ialah kamu akan dapat skor sejarah. Macam? Okey tak? Okey ke tak okey ni? Korang ni kan. Lagi sekali cikgu? Lagi sekali.
Okey, lagi sekali Lagi sekali cikgu. Cikgu. Kau nak mana satu lagi? Betul-betul. Tak. Maksudnya tadi apa cikgu? Lagi satu sekian, satu hafal. Faham tak? Okey, baik. Macam ni. Mula-mula faham. Bila dah faham, kemudian bila disertai dengan nota ringkas nanti, kamu akan ingat. Bila faham, ingat, kemudian dalam nota ringkas tu ada latihan. Maka kamu buat latihan latih to be kat sini, maka kamu akan mahir. Mahir untuk menjawab soalan struktur, esei, macam mana bentuk soalan apa semua, dan daripada situ yang keempat kamu akan skor. Baik. So bermakna apa? Bermakna faham, ingat, kemudian faham, ingat, kemudian juga mahir, faham, ingat, mahir, dan akhirnya skor. Itu dia. Faham, ingat, mahir, skor. Okey. Ini strategi cikgu. Ini strategi cikgu untuk bantu kamu semua menguasai topik sejarah tingkatan 4. Okey. So alhamdulillah kita